Hai, salam. Kita masuk bab 4 untuk sains tingkatan 3 iaitu topik kereaktifan logam. Okey, 4.1 kepelbagaian mineral. Apa yang dimaksudkan dengan mineral? Okey. Mineral ialah unsur atau sebatian yang wujud secara semula jadi di dalam kerak bumi. Okey, jadi maksudnya apa-apa batuan yang berada dalam perut bumi kita panggil dia adalah sejenis mineral. Okey, jadi mineral ni terbahagi kepada dua keadaan iaitu mineral jenis sebatian ataupun satu lagi mineral jenis unsur. Apa yang dimaksud dengan sebatian? Mineral jenis sebatian, mineral yang jenis unsur. Okey. Mineral sebatian ni dia gabungan dua atau lebih jenis unsur bergabung menjadi satu sebatian mineral. Okey, jadi maksudnya karbonat ni dia ada gabungan beberapa unsur. Oksida, sulfida, silikat. Okey, kalau unsur ni dia hanya satu jenis unsur saja ataupun satu jenis logam sahaja. Dia tidak bergabung mana-mana bahagian unsur lain. Jadi, dia dipanggil unsur satu sahaja. Okey, tapi kalau sebatian ni dia bergabung dua atau lebih unsur membentuk sebatian. Jadi, unsur yang paling famous adalah emas. Emas ni sebab itulah dia adalah logam paling mahal sebab dialah yang paling stabil. Dia tidak perlu kawan yang lain untuk membentuk logam. Sebab berbanding dengan logam yang lain. Logam yang lain memerlukan unsur yang kedua untuk bergabung dengan dia, barulah dia stabil. Maksudnya macam besi. Besi ni kita panggil dia ferrum, tapi kita tak akan jumpa besi dalam bentuk ferrum saja. Dia mesti dalam bentuk ferrum oksida. Ferrum oksida. Jadi ferrum oksida ni adalah sebatian. Dia adalah sebatian sebab dia gabungan antara ferrum dan juga oksigen dalam tanah. Jadi dia membentuk logam besi. Logam besi. Emas, dia tidak perlukan oksigen. Dia hanya adalah emas sahaja. Okey, dia hanya adalah emas sahaja. Jadi dia ada unsur emas saja, tak perlu oksigen. Jadi dia boleh stabil dalam tanah dalam bentuk emas. Jadi dia adalah logam yang paling mahal. Yang kedua adalah perak. Okey. Yang ketiga adalah platinum iaitu emas putih. Okey. Kita tengok ya. Yang ni cikgu nak kamu salin apa yang dimaksudkan sebatian dengan unsur. Contoh-contoh dia. Okey, kita tengok. Sebatian. Okey. Sebatian semula jadi terdiri daripada unsur dan juga satu lagi gabungan dia unsur bukan logam. Jadi kita belajar tadi. Okey, ni yang ni sebatian ini. Ni. Sebatian ni dia nak membentuk jadi sebatian karbonat, dia mesti gabungan antara logam dan juga bukan logam. Barulah dia membentuk sebatian. Sama juga dengan oksida, sulfida, silikat, semua perlukan unsur logam dan juga bukan unsur logam berpadu dan membentuk sebatian. Kita panggil sebatian karbonat. Jadi yang ni nak cikgu nak kamu salin terdiri ni ejaan dia salah. Okey, kita tengok. Kat sini ada beberapa contoh. Okay, sebatian. Jenis sebatian dinamakan jenis mineral hamatit. Okey, sebatian ferrum oksida. Yang ni sebenarnya nama dia ferrum oksida sebab dia gabungan antara logam dan juga bukan logam iaitu oksigen. Dia akan jadi ferrum oksida iaitu logam besi yang kita jumpa dalam tanah tu, dia adalah ferrum oksida. Nama dia. Yang kedua adalah stannum oksida. Stannum oksida ni atau nama mineral, nama glamour dia ada itu cassiterik. Cassiterik iaitu stannum oksida, gabungan antara logam stannum dengan yang bukan logam iaitu oksigen. Jadi dia membentuk stannum oksida. Dia tak panggil stannum oksigen, kita panggil dia stannum oksida sebab dia sebatian oksida. Stannum ni adalah timah. Timah, tahu kan timah? Ferrum ni besi. Okey. Jadi kita tengok sebatian karbonat pula. Sebatian karbonat iaitu kalsium gabungan logam, kalsium logam karbon. Bukan logam. Ni logam karbon.
Ini unsur karbon, unsur oksigen. Jadi unsur logam bukan unsur logam. Ini sebahagian unsur logam sebenarnya karbon ni. Okey, dia bukan dalam kumpulan logam dan juga bukan dalam kumpulan bukan logam. Dia tengah-tengah. Okey, yang seterusnya bukan logam adalah oksigen. Jadi gabungan kalsium oksida ni, kalsium oksida dia adalah gabungan 3 jenis unsur iaitu kalsium, karbonat, oksigen. Jadi nama dia adalah kalsit dalam mineral ataupun dalam bentuk nama kimia dia adalah kalsium karbonat. Kalau kuprum karbonat pula, nama glamour dia adalah, nama dalam komersial dia sebenarnya, nama komersial dia adalah malakit. Dalam nama kimia dia adalah kuprum karbonat. Dia adalah gabungan antara kuprum, karbon dan juga oksigen. Lepas tu kita ada sebatian sulfida, di mana di sini kita bagi contoh ferrum sulfida. Ferrum sulfida ni dia gabungan antara ferrum dengan sulfur. Jadi nama komersial dia adalah besi pirit. Okey. Untuk mineral seterusnya, nama untuk komersial dia adalah galena. Dia gabungan antara plumbum dengan sulfur. Jadi nama kimia dia adalah plumbum sulfida. Nama kimia dia sulfur sulfida. Sulfida ni nama dia untuk gabungan antara dua jenis bahan unsur. Okey. Untuk silikat pula. Silikat ni gabungan logam, mesti ada logam. Bukan logam juga ni. Jadi aluminium, silikon dan oksigen membentuk aluminium silikat kita panggil. Yang ni pula kalsium silikat. Aluminium silikat, kalsium silikat. Nama komersial dia adalah lempung Cina. Yang ni kalsium silikat ni kita panggil kalsium silikat juga. Okey. Jadi kita boleh nampak dekat sini gabungan antara sebatian-sebatian ni ada beberapa jenis unsur. Kalau silikat ada 3 jenis unsur. Tengok jenis logam dia lah. Kalau dia aluminium, dia ada logam aluminium. Aluminium, silikon, oksigen. Kalau sulfida, 2 jenis unsur sahaja. Kalau karbonat, 3 jenis unsur. Kalau oksida, 2 jenis unsur. Okay, yang ni cikgu nak kamu salin. Okay, ni tengok ni. Bauksit. Bauksit. Bauksit ni aluminium oksida. Gabungan antara logam aluminium dan juga oksigen, unsur oksigen yang membentuk logam aluminium. Sebab tu kita nampak tempat pembinaan tempat kuari pencarian lombong aluminium oksida ni dia berwarna oranye sebab tanah dia berwarna oranye. Batu-batuan dia berwarna oranye. Boksit ni kasiterit nama dia. Magnetic hematik. Okey, ni bentuk-bentuk dia ni tadi yang cikgu sebut tadi. Ada berbagai dalam tanah kita jenis-jenis sebatian. Okey. Okey, sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Batu kapur, kita tengok jenis batu kapur pula. Okey. Batu kapur, bentuk-bentuk batu kapur. Okey, ini kita nak kamu salin. Okey, kalsium karbonat. Tadi kita tahu kalsium karbonat ini adalah sebatian karbonat kan. Sebatian karbonat ni dia terdiri daripada karbon dan juga oksigen. Tapi kalau dah kalsium karbonat mestilah dia logam kalsium. Logam kalsium karbonat ni gabungan karbon dan oksigen. Okey, jadi dia ada 3 jenis unsur bergabung untuk membentuk kalsium karbonat. Kalsium karbonat ni boleh kita dapat dalam bentuk batu kapur, iaitu dalam gua batu kapur, marma, kapur, kalsit, batu karang, cengkerang, kulit telur, semua tu dalam ni pun. Sebab kulit telur pun adalah sebahagian daripada kalsium karbonat. Okey, boleh yang ni bagi cikgu nak kamu salin. Okey, sebatian kalsium. Kalsium ni adalah unsur logam. Logam jenis kalsium ni biasanya dia boleh berpadu dengan beberapa jenis unsur yang lain untuk membentuk sebatian. Jadi sebatian kalsium ni dia merupakan unsur reaktif, tidak ditemui sebagai unsur secara semula jadi. Maksudnya
unsur dia ni, dia maksudnya sebatian kalsium ni kita boleh hasilkan dia bukan jumpa dalam tanah begitu sahaja. Ada setengah tu kita boleh hasilkan melalui tindak balas. Jadi tindak balas ni dia boleh menghasilkan kalsium tu dia bergabung dengan bahan unsur yang lain. Okey, kita tengok biasanya kalau yang tadi cikgu bagi contoh, sebatian untuk kalsium ni dia ada kalsium karbonat biasanya kan tadi kan. Okey, kalsium karbonat ni kita boleh jumpa dalam bentuk dalam gua batu kapur, dalam cengkeran, dalam kulit telur. Okay, inilah kalsium karbonat, itu batu kapur kita panggil. Dia adalah gabungan kalsium, karbon dan oksigen. Yang ni semula jadi, kita boleh jumpa secara semula jadi. Okey, yang lain kita boleh hasilkan dia melalui tindak balas. Okey, kalau sebatian untuk kalsium oksida, kita namakan dia kapur tohor. Dia gabungan antara kalsium dengan oksigen. Dan sebatian kalsium hidroksida adalah nama dia kapur mati. Dia adalah gabungan oksigen, hidrogen dan juga kalsium. Okey, kita tengok ini cikgu nak kamu salin. Kita tengok dulu macam mana dia punya hasilnya benda-benda macam ni. Okey, kita tengok. Kalsium karbonat ni sebenarnya kita jumpa secara semula jadi. Kalsium karbonat ni yang biasa kita jumpa adalah secara semula jadi. Kalsium karbonat ni iaitu macam apa tadi? Kulit telur. Kalau kita rendam dalam air, adakah dia larut? Tidak kan? Okey, dia tidak akan larut. Okey, kalsium karbonat ni kalau kita hasilkan tindak balas, kita boleh menghasilkan dia. Tengok ni, dia kalau dicampur dengan asid hidroklorik, dia akan membentuk kalsium klorida. Klorida ni datang daripada atom klorin daripada asid hidroklorik ni. Dan juga dia akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida. Okey, apabila dipanaskan kalsium karbonat ni tadi, okey, ni kalau tindak balas dengan asid. Ingat ya, yang ni penting tindak balas ni. Kamu biasanya dalam soalan exam pun tanya. Kalau kalsium karbonat dilarutkan dalam asid hidroklorik, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kalsium klorida, air dan juga karbon dioksida. Okey, kalau kalsium karbonat ni dipanaskan dengan api iaitu haba, dia akan membentuk sebatian yang lain iaitu kalsium oksida. Kalsium oksida ataupun kita panggil dia kapur tohor. Inilah kapur tohor. Kapur tohor ni boleh dihasilkan daripada pemanasan kalsium karbonat. Bila kita panaskan kalsium karbonat ni, dia akan menghasilkan kapur tohor iaitu kalsium oksida dan menghasilkan karbon dioksida. Nampak konsep dia? Okey, kapur tohor ni selepas dihasilkan kapur tohor, kalsium karbonat ni juga kita boleh menghasilkan dia kapur mati, di mana apabila kalsium oksida ni yang terhasil ni tadi kita titiskan dengan beberapa titis air. Bila dititiskan dengan titis air, dia akan menghasilkan kalsium hidroksida. Itu dipanggil kapur mati. Kapur mati ni tadi pula, kalaulah kita masukkan dia ke dalam air yang lebih banyak, dia akan menghasilkan air kapur iaitu larutan kalsium hidroksida. Nama yang sama juga, kalsium hidroksida sebab dicampur dengan air. Tapi yang ni letak air sedikit, kita panggil kapur mati. Tapi kalau letak air banyak, dia akan jadi air kapur. Yang ni pula kapur tohor. Yang ni kapur tohor. Okey, jadi untuk menghasilkan kapur tohor, kita panaskan kalsium karbonat. Dia akan menghasilkan kapur tohor dan karbon dioksida. Kapur tohor ni kita boleh tukar dia kepada bentuk kalsium hidroksida melalui tindak balas dengan titiskan beberapa air. Dan juga kalsium hidroksida ni dia akan jadi air kapur. Nama dia larutan hidroksida. Nama lebih kurang tapi ni adalah larutan. Tolong faham betul-betul yang ni ya. Okey. Sampai situ sahajalah untuk hari ini. Next class cikgu akan masuk siri kereaktifan logam. Okey.